menjadi mesin spesialis dan memperoleh gaji yang memadai, iaitu melebihi RM3,000 sebulan. Dan keempat, suasana kerja yang kondusif dan selamat seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Jurulun, soalan tambahan. Terima kasih atas jawapan yang telah diberikan. Apakah matriks atau kayu ukur yang akan digunakan untuk menilai tahap kejayaan transformasi sektor ini daripada sektor buruh kasar menjadi industri berteknologi tinggi, terutamanya dari aspek peningkatan produktiviti, penyertaan belia ke dalam sektor dan pendapatan peladang tempatan. Di samping itu, apakah kerjasama yang akan terus dilakukan antara agensi kerajaan, institusi pendidikan dan pemain-pemain sektor swasta dalam memacu transformasi ini? Terima kasih Yang di-Pertua. Yang berhormat Menteri untuk menjawab. Ya, okey. Untuk soalan kayu ukur ni adalah menggunakan pekerjaan yang lebih bergaji, gaji yang lebih tinggi untuk golongan belia untuk memasuki dalam sektor belakangan. Seperti contoh, program jaminan kerjaya harvesting specialist yang dibangunkan bersama dengan Impact dengan Sarawak Plantation Berhad. Ini merupakan satu latihan kemahiran fully mechanized dan high end di dalam spektrum latihan kemahiran sektor belakangan sawit, kerana para peserta akan dilatih mengendalikan mesin penuaian palm evo yang diinovasikan oleh SPB. Dan mesin tersebut dilengkapi dengan robotic arm yang mampu melakukan kerja-kerja pemangkasan pelepah, penuaian dan pengumpulan buah tantan segar secara kawalan jauh. Dan inisiatif bersama antara Impact dan SPB ini bakal membuka satu dimensi baru dalam bidang latihan kemahiran serta kerjaya sektor belakangan, khususnya di segmen upstream. Bila mana buat julung gali belia tempatan lepasan diploma, maka dilatih sebagai pakar penuaian harvesting specialist. Silakan Yang Berhormat Rasah. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri ketika menjawab soalan asal. Nampak sangat inisiatif yang cukup menyeluruh daripada kerajaan. Saya nak tanya, dengan adanya penyertaan golongan belia tempatan dalam sektor peladangan, dengan adanya teknologi dan sebagainya, boleh tak satu hari ataupun kita unjurkan 10 tahun dari sekarang kita menoktakan keterlibatan ataupun kebergantungan kepada buruh asing? Minta jawapan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, jawapan. Ya, untuk menjawab soalan daripada Rasa ini, sebenarnya seperti tadi yang saya nyatakan, pihak syarikat S33 telah mensasarkan 100% tenaga kerja tempatan menjelang tahun 2027 selain penuai. So maksud dia selain daripada ini harvester, kesemuanya akan mengubah pekerja tempatan. Dan untuk isu untuk 100% di mana sampai penuai ini kita pun harus mengubah pekerja tempatan, kita harus masuk ke teknologi yang lebih tinggi seperti yang saya katakan yang tadi, seperti Sarawak Plantation Berhad ini atau menginovasikan palm evo yang akan mengubah pekerja tempatan yang dengan kelulusan diploma sebagai harvesting specialist. Itulah yang cara kita akan melakukan. Sekian. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi pertanyaan bagi jawapan lisan. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Menteri. Datuk Yang di-Pertua. Mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai semua giliran ahli yang membahaskan Belanjawan 2025 peringkat dasar seperti senarai pembahas yang akan diumumkan. Dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 6 November 2024. Ada Menteri menjawab, menyokong? Saya sokong. Maaf, menyokong. Ahli yang berhormat, sebagaimana masalah yang telah diusulkan perlu diputuskan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul diterima.
Peraturan Urusan Mesyuarat dan Usul-usul DR 45 2024 Undang-Undang Perbekalan 2025 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Baik, Yang Berhormat, saya akan baca senarai. Terdapat 16 Yang Berhormat akan berbahas atas dasar. Tirai akan dimulakan dengan Yang Berhormat Stampin, kemudiannya Yang Berhormat Maran, Yang Berhormat Port Dickson, Yang Berhormat Langkawi, Yang Berhormat Tampin, Yang Berhormat Simpang Renggam, Yang Berhormat Jasin, Yang Berhormat Ceras, Yang Berhormat Saratok, Yang Berhormat Subang, Yang Berhormat Baling, Yang Berhormat Sandakan, Yang Berhormat Kuala Kerau, Yang Berhormat Sungai Siput, Yang Berhormat Pasir Salak dan yang terakhir Yang Berhormat Ranau. Timbalan Speaker. Ya, Yang Berhormat Jelutong. Isu peraturan Dewan, Timbalan Speaker. Peraturan berapa? Selamat pagi, Timbalan Speaker. Peraturan 36/6. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain, dan 36/12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis, dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Timbalan Speaker yang saya hormati, kemarin ketika Timbalan Speaker mempengerusikan mesyuarat, saya hadir dan Dewan Yang Mulia ini telah mendengar perbahasan Yang Berhormat Pendang ketika membahaskan belanjawan yang telah dibentangkan. Dalam perbahasan Yang Berhormat Pendang, beliau telah mengeluarkan kenyataan bahawa menuntut siasatan ke atas satu kes melibatkan kononnya wang 94 juta yang dijumpai dalam rumah seorang Menteri Sumber Manusia, dan beliau telah mengulangi kenyataan itu dengan mengatakan bahawa Menteri Sumber Manusia itu adalah ahli Parlimen DAP. Saya ketika itu telah membangun dan membangkitkan peraturan mesyuarat dan menerima petua daripada Timbalan Speaker bahawa Timbalan Speaker menasihatkan saya untuk memasukkan satu usul. Selepas itu saya telah mengadakan satu sidang akhbar di luar menuntut supaya Yang Berhormat Pendang mengemukakan bukti, menyatakan di luar Dewan siapakah Menteri Sumber Manusia yang berkenaan, ahli Parlimen DAP yang berkenaan. Dan secara kebetulan selepas saya selesai sidang akhbar itu, saya telah dihubungi oleh pengurusi kebangsaan parti DAP yang secara kebetulan merupakan ahli Parlimen Bagan, yang memaklumkan kepada saya bahawa pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah mengeluarkan satu kenyataan media, di mana dalam kenyataan media tersebut saya ingin membaca dengan ringkas. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menafikan dakwaan penemuan RM94 juta dari kediaman bekas menteri. Saya bangun pada hari ini kerana saya merasakan bahawa perkara ini adalah satu keterlaluan dan perkara yang merupakan satu pertuduhan liar, dan saya menuntut agar Yang Berhormat Pendang supaya menarik balik dan meminta maaf kerana kenyataan itu saya tahu telah secara tersurat dan tersirat dihalakan kepada Yang Berhormat Batu Gajah. Saya mohon dengan rendah diri Timbalan Speaker membuat petua atas perkara ini. Terima kasih Timbalan Speaker. Yang Berhormat Jelutong, dalam isu ini sebagaimana telah saya keluarkan petua semalam, saya telah usulkan, saya telah mencadangkan perkara ini dirujuk untuk tindakan di bawah Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Ya. Mana kalau segi illegality, kalau tak semestinya kita ikut apa yang berlaku di mahkamah di luar, kerana Parlimen ada peraturannya sendiri, saya telah membuat keputusan. Ya. Jadi apa yang saya lihat di sini, bagi tidak menjadi prejudice
Ya. Pada dasarnya kalau dilihat secara konvensyen, bila melibatkan peraturan 12.3 di parlimen mana-mana sekalipun, saya banyak baca New Zealand ya, dan di Westminster, walaupun saya ada kuasa sebagaimana speaker ada, tapi bila melibatkan peraturan penggantungan sebagaimana saya telah putuskan dalam petua saya awal, adalah lebih sesuai speaker sendiri memutuskan. Kerana ia berat. Sebagaimana yang telah berlaku pada Yang Berhormat Machang, suspended for 6 months. So it's a serious matter. Pada pandangan saya, it's a serious matter. Kerana apa yang kita ucapkan dalam Dewan ini adalah live dan masyarakat di luar mendengar. Kita ada etiket dan kita ada keintegritian sebagai ahli parlimen. Bila kita menuduh, kita bercakap di dalam Dewan ini, memang kita we are protected dalam peraturan dalam perkara 63 atau 62 perlembagaan. But that doesn't mean kita kebal. Ya, kita masih subjected pada jawatan kasih hak dan kebebasan. Bagi saya still stand kepada keputusan saya sebagaimana saya telah nyatakan. Ya. Saya serahkan kuasa untuk memutus ini kepada Speaker Dewan kerana melibatkan hukuman yang berat. Ya. Secara konvensionnya, I don't have that much power secara convention lah. Even though I have that authority to do it. But saya serahkan kepada pihak Speaker memutuskan. Ya. Terima kasih, Timbalan Speaker. Yang Berhormat. Timbalan Speaker, saya menerima petua tersebut. Cuma saya nak tanya, Yang Berhormat Pendang hadir di Dewan dan kenyataan telah dibuat. Saya terima arahan ataupun petua Timbalan Speaker. Tetapi apakah kita begitu kebal sehingga boleh mengeluarkan kenyataan, dan apabila terbukti bahawa kenyataan itu tidak benar, bukankah kita mempunyai penghormatan untuk bangun, meminta maaf dan menarik diri? Menarik balik kenyataan yang telah dibuat? Ataupun adakah beliau hanya ingin just duduk diam begitu sahaja menggunakan kekebalan Dewan ini? Saya nak tanya Yang Berhormat Pendang. Dan Timbalan Speaker, saya juga terkilan kerana kita lihat terdapat kecenderungan oleh Yang Berhormat di sebelah sana membuat kenyataan-kenyataan sembrono. Timbalan Speaker, Yang Berhormat di sebelah sana. Mana ada Yang Berhormat sebelah sana termasuk saya? Ini adalah 36. Ini pun masalah juga ni. Ini 36. Yang Berhormat besut, Yang Berhormat Arau duduk. Yang Berhormat besut, Yang Berhormat Arau duduk. Saya akan beri ruang untuk bercakap. Ya. Habiskan apa yang Timbalan Speaker, Jelutong nak bercakap. sekurang-kurangnya Yang Berhormat Pendang sebagai ahli parlimen yang dihormatilah sepatutnya bangun memandangkan kenyataan beliau dibuktikan tidak benar oleh SPRM, meminta maaf kepada Dewan Yang Mulia ini kerana menghina Dewan, dan meminta maaf kepada Yang Berhormat Batu Gajah dan menarik balik kenyataan, bukan duduk di situ senyum sahaja begitu. Sudah, Yang Berhormat. Sudah. Terima kasih Timbalan Speaker. Baik. Peraturan saya benarkan. Ya. Jika peraturan saya benar bercakap. Silakan Yang Berhormat Rauh. 36. Baik. Ya. Maaf, 34. Jelutong telah mengeluarkan satu pekerjaan 36. 34. Dia telah mengeluarkan perkataan yang dahsyat, menjijikkan, menjemukan dan meluat rakyat Malaysia kepada satu orang ahli parlimen yang mengeluarkan perkataan kurang ajar kepada Kuantan pada hari Selasa yang lepas. Tapi saya tak mau komen sebab saya nak bagi peluang di public. Get to the point. Jangan Get to the point, dia tidak menarik balik. Saya suruh pegawai cek hari Senin kemarin sama ada dalam handset ditarik balik ataupun tidak. Perkataan itu tidak ditarik balik. Jadi ini bermakna parlimen boleh menggunakan perkataan kurang ajar. Jadi inilah kami bercakap ni, kami cakap elok. Dia orang suka ganggu. Penggangguan yang besar yang selalu dibuat di parlimen oleh pokok sana. That is the point lah. Itu yang ketergangguan nak sampaikan. Jadi saya minta, saya bagi dia tempoh 24 jam untuk tarik balik. Kalau tidak, saya akan rujuk kepada beliau kepada 36/12. Sebab apa perkataan tersebut tak boleh digunakan sembrono kepada ahli-ahli parlimen. Kita ahli-ahli yang berhormat.
Dia tak tahulah. Tapi kami ahli yang berhormat, kami tak pernah ganggu pembangkang. Baik. Jadi kalau dia tak mahu tarik balik, saya akan menggunakan satu perkataan untuk mereka, iaitu biadab. Sampai apa yang hendak disampaikan Yang Berhormat Harau. Yang Berhormat Harau, perkara tersebut telah berlaku beberapa hari yang lepas. Baik, saya cadangkan Yang Berhormat Harau usulkan. Baik. Saya minta maaf ya, minta maaf sikit. Bila saya bawa benda ni pada hari Selasa, waktu petang, masa tu timbalan speaker yang lain, dia kata tengok handset. Jadi saya tengoklah handset hari Senin. Dia tak tarik balik. Dia ada di sini sekarang. Saya rasa elok dia bangun meminta maaf kepada semua ahli parlimen dan juga rakyat Malaysia kerana keterlanjuannya. Baik, 24 jam bagi tempoh. Saya dapat apa yang Yang Berhormat nak Timbalan Speaker. Bagi saya Yang Berhormat Julutong dan yang lain duduk, ya, seorang-seorang. Ya. Yang Berhormat Harau, saya telah arahkan, telah putuskan, usulkan jika tidak puas hati tentang perkara berkenaan. Ya. Peraturan 17, 18 ada tu dan 27.3. Baik. Yang Berhormat Besut tadi ada nak bercakap peraturan. Peraturan ya. Kalau ya, peraturan 36.6 juga. Ya. Dan 44.2. Bila ditimbulkan oleh seorang ahli, apa yang perlu dibuat meletakkan kuasa kepada speaker untuk menentukan apa hukumannya kalau dia menghina majlis dan sebagainya. Bukan dengan cara yang Jelutong buat, minta dia tarik balik. Yang mengarahkan adalah speaker. Jadi dia ni pandai-pandai minta orang lain ahli untuk naik balik. Kalau dia tak puas hati dengan arahan speaker, dia buat usul. Itu saja. Baik, terima kasih. Jangan dia nak ganti jadi speaker tak? Baik. Terima kasih Yang Berhormat Besut. Tuan Speaker, peraturan 36.12. Okey, baik. 36.12 apa dia Ketua Melaka? Ya, berkaitan dengan kenyataan mengeluarkan Dewan, sambungan daripada apa yang disebut oleh Jelutong. Kita menghormati keputusan dibuat oleh Timbalan Speaker di mana merujuk kepada Speaker untuk buat keputusan. Akan tetapi memandangkan pedang dia reka sesuatu yang tak pernah wujud. Itu satu dia perkara mimpi yang pedang mimpi. Itu sesuatu yang amat sesuatu yang amat mengerilukan Dewan, sesuatu perbuatan yang amat telah menunjukkan satu contoh yang tidak baik kepada rakyat Malaysia. Jadi selain daripada kita merujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan, saya nak cadang kepada Parlimen supaya masa akan datang jangan lagi bawa ataupun calonkan pendang untuk mengikut rombongan ke luar negara bersama dengan speaker ataupun menteri-menteri yang lain. Sebab imej dia, perbuatan dia telah merosakkan imej ahli parlimen di mana merekakan sesuatu yang tak pernah wujud. SPRM semalam sudah keluarkan kenyataan. SPRM semalam sudah keluarkan kenyataan apa yang disebutkan oleh pendang itu adalah tidak benar sama sekali. Yang Berhormat Kota Melaka duduk. Baik, last. Yang Berhormat Jelutong. Timbalan Speaker. Mahu ada gangguan. Timbalan Speaker, terima kasih. Saya cuma ingin kembali kepada peraturan 36.4 yang dirujuk oleh Yang Berhormat Harau tadi. Beliau tidak dengar. Saya cakap jangan kurang ajar. Ada perbezaannya. Kita guna istilah Alostar. Bukan Mamat Pasumbo. Jadi saya kata jangan kurang ajar. So, Timbalan Speaker, saya akan menunggu kalau ada usul saya akan menjawab. Satu, nombor dua, saya masih lagi berpendirian bahawa kalau berani buat, berani tanggung. Kalau pendang anak jantan saya cabar dia, bangun dan minta maaf sekarang. Atau ulangi kenyataan itu di luar Dewan. Kalau berani. Yang Berhormat, cukup. Dekorum. Ya. Kita dah dengar, saya dah dengar kedua-dua pihak dan saya telah membuat ruling. Walaupun saya ada kuasa untuk memutuskan, tapi secara konvensionnya saya serahkan peraturan 36.12 kepada speaker untuk putuskan. Ya. Itu saja, kita balik kepada urusan mesyuarat. Baik.
Timbalan Speaker, saya ada usul. Saya baru terima 2 surat salinan daripada... Ya, saya baru terima surat. Usul 36. Yang lain yang berhormat, tolong diam. Yang berhormat, Peraturan 36.4 dan juga Peraturan 36.12. Yang berhormat, yang lain tolong diam. 36.4 adalah menjadi Yang kesalahan berhormat, saya tak habis bercakap dengan kamu. Ya, yang berhormat. Nanti saya selesai ni kan. Okey. Yang berhormat lain diam. Tolong. Okey, yang berhormat, Kampa apa dia? Peraturan mana? 36.4 adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli Dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan, biadab ataupun membuat pernyataan yang seksis. 36.12 mengelirukan Dewan. Pada tarikh 23 Oktober, saya telah mengumpulkan satu usul terhadap Hulu Terengganu dan juga Alor Setar kerana menggunakan perkataan yang lucah. Hulu Terengganu menggunakan perkataan bukan pundek dalam Dewan ini dan juga Alor Setar menggunakan perkataan bukan mamat pasembo dalam Dewan. Dan hari ini saya telah menerima salinan bahawa mereka kedua-dua dibagi sampai tarikh 29 Oktober untuk memberi jawapan terhadap usul yang saya kemukakan ini. Tadi saya hendak dapat petua daripada Dewan, adakah mereka akan diambil tindakan dan adakah perkataan pundek boleh digunakan dalam Dewan? Mana boleh kita pakai perkataan bukan lepas tu kita cakap apa-apa kita suka dalam Dewan. Saya harap Hulu Terengganu dan Alor Setar tarik balik sebab ini tak boleh diterima. Yang berhormat Kampa, saya yang berhormat yang lain tu tolong diam ya. Right? Saya telah mendapat nota menyatakan usul peraturan mesyuarat Kampa berkaitan di bawah peraturan 36 terus yang bagaimana yang disebut oleh YB Kampa terhadap yang berhormat Alor Setar, yang berhormat Hulu Terengganu dan yang berhormat Kuantan masih lagi dalam pertimbangan Tan Sri Speaker. Ya. Yang berhormat Kampa, it is dengan izin, it is still in the constitution. Timbalan Speaker boleh beri penjelasan? Hulu Terengganu? Boleh? Okay. Peraturan berapa yang berhormat? Sehubungan dengan apa yang Kapal tadi sebut tadi tu. Sebut pundek-pundek tu. Dia pun tak faham pundek apa. Yang berhormat, saya rasa pundek dah banyak dah sebut dah. So tak perlu penjelasan. Terima kasih. Kita teruskan. Saya invoke peraturan 37 dalam braket 2. Okey, yang berhormat, yang lain duduk ya. Kita mulakan dengan urusan mesyuarat. Saya persilakan yang berhormat Stampin 13 minit untuk berucap berkaitan dasar perbahasan perbelanjaan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas dalam bajet 2025. Saya akan menimbulkan beberapa isu untuk pertimbangan kerajaan. Isu pertamanya adalah berkenaan peruntukan pembangunan. Dalam bajet 2025, peruntukan pembangunan yang diperuntukkan kepada Sarawak ialah 5.9 bilion, iaitu 6.8% sahaja daripada jumlah ringgit Malaysia 86 bilion peruntukan pembangunan. Datuk Yang di-Pertua, saiz tanah Sarawak adalah 124,450 kilometer persegi, iaitu lebih kurang 36% daripada jumlah keseluruhan tanah Malaysia. Dengan keluasan tanah yang begitu besar, pastinya Sarawak memerlukan lebih banyak dana pembangunan untuk mengejar tahap pembangunan antara Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Kalau mengikut jumlah penduduk pun, Sarawak mempunyai 2.9 juta penduduk pada tahun 2022. Iaitu lebih kurang 9% daripada jumlah keseluruhan 32 juta penduduk di negara kita. Jadi, dari segi keadilan untuk Sarawak, peratusan peruntukan pembangunan paling minimum untuk Sarawak sepatutnya ialah 9% daripada jumlah peruntukan pembangunan, iaitu 7.74 bilion untuk tahun depan dan bukannya 5.9 bilion. Oleh itu, saya mengesah kerajaan untuk membuat anggaran
mengikut perkadaran itu dalam bajet pembangunan dalam tahun depan. Isu kedua yang saya ingin sebut adalah mulai 1 hari bulan Januari 2025, penggunaan e-invoice akan dilaksanakan untuk perniagaan dengan perolehan tahunan atau ambang pendapatan antara 25 juta hingga 100 juta dan mulai 1 hari bulan Julai 2025, e-invoice akan dilaksanakan untuk semua perniagaan yang mempunyai perolehan tahunan antara RM150,000 Malaysia hingga RM25 Malaysia juta. Threshold RM150,000 ini untuk perniagaan untuk mematuhi dasar e-invoice adalah terlalu rendah. Peniaga-peniaga kecil yang kekurangan infrastruktur IT dan sumber yang terhad akan menghadapi kesukaran. Mana-mana peniaga dan juga penjajah yang mempunyai purata hasil kasar RM420 Malaysia sehari akan melebihi threshold itu dan perlu menanggung kos tambahan untuk memasang infrastruktur IT bagi mematuhi dasar e-invoice ini. Kebanyakan penjajah tidak mempunyai sebarang peralatan IT untuk invoice. Dengan pelaksanaan dasar ini, ramai daripada mereka akan terpaksa menanggung perbelanjaan tambahan untuk mendapatkan peralatan dan perisian yang diperlukan. Oleh itu, permintaan daripada orang ramai, terutamanya penjajah dan peniaga kecil, supaya threshold ini dinaikkan kepada RM500,000 Malaysia. Isu ketiga, saya menyokong... Stampin, saya nak masuk sikit boleh pasal e-invoice. Di bawah sana, Stampin, selain daripada infrastruktur, yang banyak diceritakan di bawah sana adalah berkaitan dengan penerangan. Kita terima banyak aduan daripada peniaga-peniaga kecil dan sederhana khususnya di bawah sana bahawa tidak ada satu program penjelasan oleh kerajaan kepada peniaga-peniaga berkaitan dengan invoice. Kalau ada pun banyak yang kena bayar. Yang ni yang amat komplain, ada yang nak kena bayar 500, ada yang nak kena bayar 600. Jadi kita mohon pada kerajaan banyakkan lagi majlis atau program penjelasan pada peniaga-peniaga kecil di bawah sana. Terima kasih, Stampin. Terima kasih. Bolehkah masukkan apa yang disebutkan dan dicadangkan kepada perbahasan saya. Isu ketiga, saya menyokong kenaikan gaji minimum kepada RM1,700 Malaysia yang akan dilaksanakan mulai 1 hari bulan Februari 2025 untuk semua majikan kecuali yang mempunyai pekerja kurang daripada 5 orang yang perlu mematuhi kadar gaji minimum ini bermula daripada 1 hari bulan Ogos 2025. Walaupun terdapat segelintir pihak yang bersuara menentang dasar ini, tetapi statistik DOSM menunjukkan dengan jelasnya bahawa pekerja kami adalah underpaid atau pembayaran gaji tidak setimpal dengan hasil usaha yang diberikan. KDNK nominal Malaysia bagi tahun 2023 berjumlah 1.8 trilion ringgit Malaysia. KDNK pendekatan pendapatan iaitu GDP Income Approach mempunyai 2 komponen utama iaitu pampasan pekerja, compensation of employees, iaitu jumlah gaji semua pekerja di negara ini, dan gross operating surplus iaitu keuntungan semua majikan atas barangan dan perkhidmatan yang mereka hasilkan selepas mereka membayar pekerja mereka. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh DOSM bagi tahun 2023, compensation of employees kami hanya merupakan sumbangan 33% daripada KDNK negara, manakala gross operating surplus menyumbang 65% daripada KDNK negara. Pada tahun 2023, jumlah penduduk negara kita lebih kurang 34 juta, di mana 70% iaitu 23.8 juta orang adalah dalam tenaga buruh yang menyumbang kepada KDNK kita, sama ada sebagai pekerja atau sebagai majikan. Daripada 23.8 juta tenaga buruh ini,
16 juta iaitu 2/3 67% adalah pekerja. Selebihnya 1/3 daripada itu adalah majikan. Namun 2/3 itu pekerja hanya mempunyai 33% share dalam KDNK kita, manakala 1/3-nya majikan itu mempunyai 65% share dalam KDNK kita. Dalam kebanyakan negara maju, share pampasan pekerja dalam KDNK mereka adalah melebihi 50%. Angka perangkaan ini dalam layman's term bermakna pekerja negara kita mendapat gaji yang terlalu rendah. Adalah mustahil untuk bergantung kepada kuasa pasaran untuk membetulkan ketidakseimbangan ini kerana ada perbezaannya bargaining power di antara majikan dan pekerja. Oleh itu adalah lebih baik dan wajar untuk kerajaan mengambil langkah untuk meningkatkan kadar gaji minima supaya pekerja mendapat bahagian yang lebih adil daripada pai ekonomi negara kita. Isu keempat, ramai yang terkejut dengan pengumuman Perdana Menteri bahawa majikan mesti mencarum kepada KWSP untuk pekerja asing. KWSP adalah untuk tujuan tabung persaraan seseorang. Pekerja asing ini tidak akan bersara di Malaysia. Dan dengan ini menggagalkan tujuan KWSP untuk pekerja asing ini. Lagi, ini akan bermakna tambahan 12% atau 13% kos kepada majikan. Anggaran Malaysia Employers Federation adalah ia akan merupakan kos tambahan lebih kurang 8 bilion ringgit Malaysia setahun untuk majikan di negara kita. Oleh itu adalah permintaan daripada pihak majikan supaya kerajaan membatalkan dasar tersebut. Saya juga berkongsi pandangan mereka bahawa kerajaan harus menjaga rakyat dan sektor perniagaan kita sendiri daripada memberi keistimewaan tambahan kepada pekerja asing. Oleh demikian, saya mengesah kerajaan untuk membatalkan dasar mengenai bayaran KWSP kepada majikan untuk pekerja asing. Isu kelima, walaupun saya mengakui bahawa mungkin terdapat keperluan bagi kerajaan untuk memperkenalkan subsidi petrol RON 95 bersasar. Saya rasa kerajaan harus melaksanakan dasar subsidi bersasar tersebut dengan berhati-hati. Sebagai ahli Parlimen Sarawak, saya merayu bahawa jikalau kerajaan meneruskan dasar subsidi bersasar untuk RON 95 ini, Sarawak dikecualikan daripada dasar ini, seperti dasar subsidi bersasar ke atas diesel. Sarawak merupakan negeri pengeluar minyak utama. Minyak dari Sarawak membantu menjana pendapatan yang besar untuk kerajaan persekutuan. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, ia juga membantu menjana pendapatan yang besar kepada kerajaan negeri melalui roti dan cukai jualan. Namun, rakyat Sarawak tidak dapat menikmati manfaat daripada sumber asli ini dan yang datang dari negeri sendiri. Harga yang lebih rendah untuk RON 95 adalah wajar untuk rakyat Sarawak di Sarawak. Oleh itu adalah rayuan saya bahawa sekurang-kurangnya rakyat Sarawak harus menikmati harga RON 95 yang lebih rendah di Sarawak. Isu keenam, iaitu berkenaan berkenaan dengan satu tender untuk kontrak perkhidmatan sokongan klinik di Sarawak. Kontrak tersebut merangkumi Facility Engineering Maintenance Service, Biomedical Engineering Maintenance Service dan Cleansing Services untuk 25 poliklinik di seluruh Sarawak untuk masa 40 bulan bermula 1 hari bulan Januari 2025. Saya didapati ada unsur hengki-pengki dalam proses tender untuk kontrak tersebut. Walaupun syarikat yang terpilih
dalam dokumen tendernya menawarkan harga 62 juta dan tetapi pengiraan semula oleh jawatan kuasa tender itu mendapati bahawa mengikut harga terperinci yang disebutkannya, harga sebenar dalam tender yang dibentang oleh syarikat itu adalah lebih daripada 100 juta ringgit Malaysia, iaitu 67% lebih daripada harga tawaran syarikat tersebut. Pada masa ini surat setuju terima iaitu SST belum dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan syarikat lain yang ada juga ambil bahagian dalam tender tersebut telah kemukakan surat bantahan. Oleh itu, saya seru kepada kerajaan untuk semak semula tender itu supaya kita tidak terpedaya dan wang rakyat tidak dibazirkan. Sekian, terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Stampin. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Marang sebagai Ketua Parti 20 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Timbalan Yang Bertua, saya mulakan ucapan perbahasan berkenaan dasar saja dengan firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya kamu menyerahkan segala amanah tanggungjawab pada orang yang ahli, yang layak menerima dan menunaikannya. Dan apabila kamu melaksanakan hukum, memerintah, mentadbir, membuat keputusan terhadap semua manusia, hendaklah berlaku adil. Menunjukkan bahawa menunaikan amanah tanggungjawab adil merupakan konsep yang penting dalam melaksanakan bajet. Peruntukan yang besar-besar, walaupun berganda-ganda jumlahnya, tidak memberi apa-apa arti sekiranya tidak menunaikan tanggungjawab dengan betul dan tidak adil dengan cara yang menyeluruh, akan jadi laksana mencurah garam dalam lautan yang luas. Adil yang dimaksudkan ialah merangkumi segala aspek, bukan saja aspek kehakiman mahkamah, aspek ekonomi, termasuklah aspek pribadi. Islam menetapkan adil terhadap diri sendiri, sanggup menghukum diri dan keluarga sendiri, menentukan pertolongan dengan betul kepada siapa sahaja, termasuk terhadap musuh, bukan sahaja terhadap kawan dan sahabat. Inilah adil mutlak yang ada dalam Islam, berpandukan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina in yakun ghaniyan aw faqira fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa an talwu aw tu'ridu fa inna Allah bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang berani menegakkan adil untuk semua di hadapan Allah, termasuk adil terhadap diri kamu sendiri, kedua ibu bapa kamu,
kaum keluarga sekalipun dia kaya atau dia miskin, Allah lebih utama dia patuhi dan taati. Jangan kamu ikut hawa nafsu kamu untuk melakukan adil, melakukan bias, melakukan tindakan yang tak betul. Allah tahu apa yang kamu buat. Firman Allah Ta'ala, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا يَعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Jangan sebab kamu bermusuh dengan suatu seseorang lalu kamu tak berlaku adil. Berlaku adil lah, itu lebih hampir pada takwa. Adil salah diri. Islam mentakrifkan adil diri ini, dia tidak melakukan dosa besar. Tidak fasik, tidak bohong, tidak menipu, tidak mungkir janji. Orang yang menipu, yang bohong, yang mungkir janji, tak betul dalam tindakannya. Sama ada dia pemimpin, dia saksi, dia hakim, dia siapa saja. Pribadinya mestilah konsisten menegakkan yang adil terhadap siapa saja. Kita sedang menyaksikan krisis inilah dalam dunia pada hari ini. Manusia hilang kemanusiaannya lebih pada kebinatangan. Apa yang berlaku di Gaza, di Palestin, tidak menghormati undang-undang antarabangsa, mahkamah antarabangsa, PBB, pertubuhan hak asasi manusia, pembunuhan terhadap orang tua, terhadap kanak-kanak, terhadap orang sakit, kuburan pun dia serang, rumah ibadat, gereja, masjid, sekolah, dimusnahkan oleh negara yang dianggap paling demokrasi. Dibantu oleh kuasa besar Amerika, Eropah dan sekutunya yang dianggap paling demokrasi memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Menguasai tabung kewangan antarabangsa, Bank Dunia dan pertubuhan antarabangsa, menyebabkan banyak negara-negara yang menjadi makmum, termasuk negara kita, tak berani nak bertindak dengan tegas secara bersekutu dan bersama dengan banyak negara-negara yang melahirkan tidak puas hati apa yang berlaku. Negara Amerika Latin mengambil tindakan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, membatalkan normalisasi dengan Israel. Afrika Selatan bawa ke mahkamah antarabangsa. Sepatutnya negara Islam lah, Malaysia lah di antaranya yang berani. Ini tak berani. Kita membuat kenyataan yang berdegar-degar menyokong rakyat Palestin, dalam masa yang sama mengikut polisi yang dibawa oleh negara besar yang membantu Israel dengan senjata, yang berpura-pura dengan perdamaian, membawa pendekatan two-state solution. Masalah dua negara yang ditolak oleh Israel, ditolak oleh Zionis, memaksa orang lain menerima percakapan ini, maka korban terus berlaku. Hari ini kita perlu membuat muhasabah terhadap sikap kita. Kita kembali kepada pelaksanaan bajet yang konsisten dengan cara yang betul. Marang Tuan Luan. Ya, berkaitan Israel. Terima kasih Marang yang betul. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Marang, iaitu Israel kita menentang habisan. Bukan saham Israel. Tapi juga Marang bahawa dalam keadaan menentang tersebut kita menjual saham BlackRock kepada pembekas senjata utama kepada Israel. Adakah itu satu tindakan yang munafik dilakukan oleh kita? Terima kasih. Ya, saya bersetuju masukkan ucapan Ulu Digana dalam ucapan saya. Allah Ta'ala mengarahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengagihkan bajet. Firman Allah Ta'ala, "Ma afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wal rasul dzil qurba wal yatama wal masakin wa min as-sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Apa-apa yang Allah kurniakan pada rasulnya hasil diambil dari penduduk negeri,
maka bagi Allah, bagi Rasul, bagi keluarganya, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang musafir yang butuh perbelanjaan dan bekalan, supaya harta tidak berpusing di kalangan orang-orang yang kaya sahaja. Allah memperuntukkan 20% pada Nabi Muhammad SAW. Ada peruntukan untuk Nabi, bagi diri dia, bagi keluarga dia, dan Nabi tak guna 20% ini untuk diri dia. Dia gunakan untuk membantu orang lain yang tak ada dalam peruntukan yang lain. Orang kawasan pendalaman memerlukan bantuan, termasuklah orang musafir yang butuh belanja dalam perjalanan. Dia beri. Ini tindakan Rasulullah. Walaupun ada orang kita nak tunjuk lebih pada Rasulullah tanpa terima gaji dan sebagainya, itu cerita lain lah. Tapi Nabi ada peruntukan untuk dia, untuk keluarga dan anak-anak dia ada, namun tak dikebas, tak melampau, kadang-kadang tak cukup, kena lebih banyak peruntukan diri pada orang lain. Apa yang menarik ialah Islam melaksanakan konsep negara madani hidayah, bukan negara madani jibayah. Istilahnya negara madani hidayah, negara madani yang bertamadun berdasarkan petunjuk Allah. Yang jibayah ialah bergantung pada cukai. Islam tidak menambahkan peruntukan dengan mengenakan banyak cukai, menambahkan cukai. Ada cukai, bukan tak ada. Tetapi memusing harta yang ada, hasil yang ada itu, menambahkan hasil negara tanpa memampankan lepas satu-satu cukai berakyat. Sebagai satu contoh, apabila Islam dalam hubungan antarabangsa menggalakkan pelaburan asing, negara luar yang bukan Islam, yang tidak ekstrim, termasuk dengan orang bukan Islam yang tidak ekstrim, yang negaranya tak ada hubungan dengan diplomatik dengan Islam, berperang dengan Islam, tapi ada individu, syarikat-syarikat dia yang tak ekstrim, dia menolakkan melabur dalam negeri Islam. Kerana wujudnya keamanan dalam negeri Islam, mereka datang. Tak ada rasuah dalam negeri Islam, mereka datang. Mereka datang. Bila mereka datang melabur, menyebabkan hasil negara bertambah, cukai bertambah. Cukai bertambah. Dalam masa yang sama, kemudahan-kemudahan untuk menggalakkan hasil dan perkembangan tamadun. Iaitulah sebagai contoh, Islam membenarkan duit zakat untuk membina hotel. Disebut dalam bahasa lama dengan musafir khanah. Disebut dalam Quran, buyutan ghaira buyutikum. Rumah yang bukan rumah kamu, kamu boleh masuk dalamnya. Dalam surah Nur. Dia ambil duit zakat, dia buat hotel percuma. Dia buat hotel percuma. Ada yang hotel kena bayar, tapi makanan dia percuma. Daripada duit zakat. Menyebabkan orang datang berkunjung ke rumah-rumah wakaf ini. Bila ada rumah wakaf, menyebabkan ada jualan, ada perniagaan. Bila ada perniagaan, ada pertanian, ada ternakan, ada macam-macam. Menambahkan hasil zakat, menambahkan hasil cukai. Orang bukan Islam dikenakan cukai, kharaj, jizyah. Kharaj ialah cukai tanah, jizyah ialah cukai keselamatan. Kita beri pada mereka, beri pada mereka usul cukai ekspor dan import. Orang Islam zakat perniagaan, pertanian dan sebagainya. Hasil bertambah dengan ada musafir khanah. Tak perlu menambah cukai pada rakyat. Ini diajar oleh Islam. Ini lepas cukai, lepas cukai, naik lagi. Itu cara yang tak betul, cara yang diajar oleh negara kapitalis. Termasuk macam-macam negara dunia yang dia anggap maju, dan kekayaannya berpusing kalangan orang yang tertentu sahaja. Satu lagi, untuk menjamin keadilan itu berlaku, mestilah ada kebebasan untuk memberi nasihat kepada kerajaan. Ini kita ada 3R pula. 3R ni tak boleh nak sentuh. Pemimpin tak boleh sentuh. Kalau salah agama tak boleh sentuh. Banyaklah tak boleh sentuh. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hendaklah berpesan-pesan dengan yang benar dan berpesan dengan sabar. Nabi kata ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Sahabatnya nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitabnya, untuk raja-raja dan pemimpin-pemimpin. Nasihat untuk semua orang, dibenarkan nasihat. Ini dia ajar orang Islam. Supaya kita kena sedar bahawa kerajaan manusia ni bukan kerajaan yang maha berkuasa, maha suci. Tidak. Manusia ada kelemahan-kelemahan. Yang boleh membetulkan kerajaan ialah nasihat-nasihat itu. Bila kita bawa 3A ini akan jadi tertutup. Kerajaan boleh buat apa saja. Kelemahan-kelemahan dia tak boleh ditegur dan sebagainya. Kalau tegur macam-macam lah, kena halau dewan. Kena halau dewan apa tu? Tak boleh masuk dewan. Ada tindak-tindakan, boleh datang siasat. Saya dekat 10 kali boleh datang siasat. Tapi bila boleh datang siasat, saya jawablah, saya akan jawab di mahkamah. Senang aja, boleh tulis jawab mahkamah, jawab mahkamah, jawab mahkamah. Sekejap 5 minit selesai. Selesai. Itulah. Saya tunggulah bila mahkamah nak bercara. Itu saja. Yang pentingnya ialah kita jangan tutup pintu nasihat ini. Nasihat ini sangat penting. Tiap-tiap orang ketua negara Islam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dalam ucapan dasar mula dilantik jadi ketua negara, kalau saya betul, tolong saya. Kalau saya salah, tegur saja. Taat saya kalau saya betul. Kalau saya salah, jangan taat saya. Sayyidina Umar mengatakan, kalau saya betul, tolong saya. Kalau saya salah, tegur saya. Lalu seorang yang hadir mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau silap saya akan tegur dengan keras. Dengan keras. Walaupun keras pun tak apa. Keras pun tak apa. Tegurlah saya. Saya akan terima nasihat. Penuh dalam peristiwa Sayyidina Umar menyampaikan ucapan sebagai ketua negara. Siapa ucapan? Lepas dia berucap, perempuan tegur dia. Seorang wanita biasa tegur dia. Wahai Amirul Mukminin, ucapan ini salah. Tak betul. Dia setelah dia turun daripada mimbar, dia naik semula. Lalu dia mengatakan bahawa asabatil mar'ah wa akhta Umar. Perempuan itu betul, Umar salah. Dia tarik balik. Kesilapan dia yang berkait dengan hak wanita. Siapa? Begitu salib. Ini cara terbuka yang diajar oleh Islam. Marang sekali lagi. Ya, sila. Ya, minit-minit terakhir ni. Marang ada terangkan tadi bahawa sebuah kerajaan mestilah berlaku adil. Dan bila dia tidak menipu dan tidak kecek dan lebong. Persoalan saya, ya betul, pada 14 bulan saya melihat satu podcast daripada Setpo PMX kanan, Justru Politik Kanan, yang mengatakan bahawa ketika malam bilang undi tersebut, jangan marah, jangan bantah pembilangan undi tersebut. Kerana dikatakan bahawa dah ada pakatan antara PMX dengan Presiden UMNO untuk menubuh kerajaan. Bermakna bahawa pakatan tersebut dah bermula pada malam bilang undi untuk nak menipu rakyat. Apa pandangan Marang? Apakah boleh namakan kerajaan ini kerajaan ketimbang? Kecing, tipu, sembang. Terima kasih. Ketimbang. Oh, itu satu perkataan baru tu. Saya tak saya dengar. Itu balik, insya-Allah saya akan balik buka kamus. Tanya apa makna dia. Ketimbang. Ketimbang tu apa makna dia? Makna sembang ke, makna kelentong ke, makna apa, Allah Alam. Tak tahu. Kalau kita start buka pintu dengan kelentong, sampai akhir jadi kelentong. Walau apa pun jadi, tanggungjawab kita ialah memberi nasihat. Membetulkan. Dengan tegar, dengan berani, dengan tak beranjak. InsyaAllah kita akan tunai tanggungjawab ini kerana kita diamanahkan oleh rakyat untuk menjadi ahli-ahli parlimen yang menegur, yang mengkritik, menyokong apa yang betul, menentang apa yang salah. Ya. Memberi pandangan-pandangan yang baik. Dan Nabi mengajar kita, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal ialah berani bercakap benar di hadapan pemerintah yang salah. Ini Nabi ajar pada kita.
Dan Islam menggalakkan perdamaian, bukan huru-hara. Apa lagi sesama kita dalam satu tanah air. Dengan sebab itu, kita menentang puak-puak ekstrim, membawa pendekatan yang ekstrim, yang melampau dalam tanah air sendiri. Ini satu pendekatan yang salah. Kita harap tidak berlaku di Malaysia ini. Kerana pendekatan ekstrim ini akan mengundang campur tangan asing ke dalam diri kita. Yang boleh mengundang perang proksi. Perang proksi. Perang menjadi wakil orang. Sekarang ini masalah ekonomi, bila kita bergaduh sama sendiri, dia datang. Negara ni jual senjata. Negara ni jual senjata. Kita guna duit kita bayar ke dia. Guna duit ni bayar ke dia. Duit kita habis. Nyawa kita korban. Kita yang habis, dia dapat duit. Ini. Macam orang Melayu kata, lesuk dengan alu belaga yang kenyangnya ayam. Tak ada apa faedah. Alhamdulillah negara kita tak berlaku dengan macam tu. Walaupun kita berdebat dalam parlimen, berkali dalam parlimen, tajam, tapi tak sapalah. Ada parlimen negeri lain dah bertumbuk. Parlimen negeri lain lepas bertumbuk keluar berperang guna senjata. Tempat kita tak ada. Dengan sebab itulah PAS menarik diri daripada reformasi. Bila kerajaan, bila puak-puak sana lah buat reformasi dulu. Reformasi dulu, kita turun sama mula-mula tu. Bukan orang tepuk belakang. Bagi semangat. Bila turun, berharap, bergaduh dengan polis. Polis pun anak-anak kita juga. Puak kita juga. Bergaduh. Tak ada pasal-pasal, bergaduh. Rupanya kita yang banyak masuk lokap. Yang kuat-kuat tu, semangat tu duduk belakang. Lari, sudah jadi Perdana Menteri. Saya cukuplah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Marang. Masa sekarang pukul 1.04. Dengan itu mesyuarat ditangguh sehingga jam 2.30 petang.